Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pada video kali ini saya nak kongsikan kisah misteri ketika banjir. Kisah ni berlaku kepada Dr. Said. Dr. Said ni bekerja di sebuah hospital di daerah Mombasa di negara Kenya. Waktu kejadian ni berlaku, masa tu malam, pukul 10 malam. Dr. Said ni baru habis kerja. Dia baru habis dia punya shift lah. Masa tu dia nak pergi ke kereta dia, di tempat parking masa tu. Dia nampak dekat kaki 5 parking tu ada seorang makcik tua ni sedang berdiri. Di sebelah dia ada 2 orang kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak lelaki yang masih kecil lah. Masa Dr. Said ni melintasi wanita tua dan 2 orang kanak-kanak tu, dia boleh dengar suara dia orang ni menangis. Masa tu hari dah nak hujan. Dr. Said ni bila dia terdengar suara tangisan tu, dia rasa macam simpati. Dia rasa macam nak tahulah apa hal pula ni menangis malam-malam berdiri kat sini. Lepas tu dia pun pergilah, dia menghampiri perempuan tua tu, dia tanya makcik tua tu, "Makcik, kenapa ni makcik menangis dekat tempat parking ni?" Lepas tu makcik tu ceritalah. Macam ni cik, dia cakap. Suami saya terlibat dengan kemalangan. Masa sampai dekat hospital ni, memang pihak hospital dah sahkan dia dah meninggal dunia lah. Jadi saya ni datang nak tuntut lah mayat suami saya tu, nak bawa balik, nak kebumikan lah. Tapi ada seorang doktor ni, dia tak benarkan saya bawa balik mayat suami saya tu, sebab katanya perlu dibedah siasat. Sedangkan saya tak minta pun mayat tu dibedah siasat. Katanya doktor tu nak tahu punca kematian. Tapi dah nak buat macam mana kan? Macam seolah-olah macam dipaksa lah. Tapi terpaksalah setuju, makcik tu terpaksa setuju. Jadi bila mayat suami makcik dah siap dibedah siasat, mayat tu disimpan dekat bilik mayat. Masalahnya bila makcik nak mohon untuk bawa balik mayat suami makcik tu, pihak hospital ada kenakan cas yang tinggi atas proses bedah siasat tu. Padahal makcik tak minta pun mayat tu dibedah siasat. Jadi memang makcik tak mampu nak bayar, tak ada duit untuk bayar bil tu semua, bil bedah siasat tu. Dr. Said memang rasa sedih bila dengar cerita daripada makcik tu. Dan Dr. Said ni dia cakap, tak apalah makcik, jangan risau, saya boleh tolong. Sekarang ni makcik bagi tahu rumah makcik kat mana, biar saya hantar. Lepas tu makcik tu bagi tahulah dia tinggal dekat mana. Makcik tu bagi tahu dia ni tinggal di satu kawasan perumahan setinggan, jauh daripada kawasan tu, jauh daripada hospital tu. Dr. Said bila dia dengar di kawasan tu, dia tahu, dia kenal kawasan tu sebab dia pernah pergi. Dia dah banyak kali pergi sebab ada orang sakit dekat situ. Jadi dia tahulah jalannya dekat mana, kena lalu dekat mana, dia tahu. Lepas tu Dr. Said cakap, tak apa, makcik naik kereta dengan saya, biar saya hantar. Jadi makcik ni dengan 2 orang anak dia tu masuklah duduk dekat kursi belakang. Dr. Said dia dah memang sedia maklum, kalau nak pergi ke kawasan tu, kawasan perumahan setinggan tu, memang kena isi minyak siap-siap keretanya. Sebab memang dah tak jumpa dah isi minyak. Bila dah keluar daripada kawasan bandar, nak menuju ke sana memang dah tak jumpa. Nak pergi nak balik tu memang dah tak jumpa isi minyak. Jadi kena isi minyak awal-awal lah. Jadi bila jumpa isi minyak, Dr. Said pun isilah minyak. Masa attendant pam minyak tu sedang isi minyak kereta Dr. Said tu, Dr. Said pun pergilah ke kedai yang ada dekat sesi minyak tu. Dr. Said ni belilah roti, banyak dia beli roti. Lepas tu air kotak semua, air botol, gula-gula. Dia beli banyak. Dan dia pergi ke kaunter dan dia bayar sekali dengan minyak tu lah. Lepas tu bila dah siap tu, juru kaunter tu, cashier tu, dia pun bungkuslah semua makanan dengan minuman tu guna satu plastik putih yang besar, dan diikat. Kemudian Dr. Said ni pun dah siap bayar semua, dia ambil plastik tu dan pergilah balik ke kereta dia. Dia pun masuk ke dalam kereta, dia bagilah plastik yang berisi makanan dengan minuman tu pada makcik dan juga anak-anak dia tu. Dr. Said pun kembalilah menyambung perjalanan dia menuju ke arah kawasan perumahan setinggan tu. Dr. Said masa memandu, dia boleh nampak daripada cermin pandang belakang, makcik tu dengan anak-anak dia bukan main happy lagi makan makanan yang dia beli, makanan dan minuman yang dia beli.
Jadi Dr. Said ni rasa sangat gembira lah. Lama jugalah memandu, sekitar 40 minit juga. Baru nak sampai setengah jalan. Masa tu memang dah lebat, hujan dah memang lebat dan jalan sangat gelap lah dekat kawasan tu. Untuk sampai ke kawasan perumahan setinggan tu, memang jalannya memang teruk lah. Jalan memang tak ada tar, tak ada. Memang semak kiri kanan tebal. Lepas tu ada banyak parit dekat kawasan tu di kiri kanan jalan. Jadi kawasan tu kalau hujan lebat berterusan memang cepat naik air. Dan masa Cik Said lalu tu pun memang dah ada banyak lopak-lopak air dekat atas jalan. Tapi Dr. Said dia tak boleh nak patah balik. Sebab nak tinggal kat mana makcik dengan anak-anak dia ni kan. Jadi kesian lah, terpaksa teruskan juga. Cuma boleh berharap hujan tu berhenti, dan kalau hujan pun tak lebat. Sebab dia kena balik semula nanti. Dr. Said tu rumah dia dekat bandar. Dan masa tu Dr. Said tengok di belakang memang makanan tu dah habis semua. Dan dia orang semua pun dah tidur. Makcik tu dan 2 orang anak dia dah tidur. Akhirnya Dr. Said pun sampailah di kawasan setinggan tu. Kawasan tu sebenarnya bahaya. Sebab memang dikenali kawasan tu banyak samsing yang berkeliaran. Samsing dan juga pengutip hutang selalu buat kacau dekat kawasan tu. Tapi Dr. Said ni walaupun dia tahu macam tu, dia beranikan diri juga untuk hantar membantu makcik ni dan 2 orang anak dia tu. Bila dah sampai tu, doktor pun kejutkanlah makcik tu. Dia kejut makcik, bagi tahu saya dekat mana rumah. Saya boleh tolong angkat anak makcik ni yang tengah tidur ni, tak payah kejutkanlah dia. Lepas tu makcik tu pun tunjuklah dekat mana rumah dia. Bila doktor ni masuk dalam rumah, sambil dokong anak makcik tu yang tengah tidur, dia tengok memang susah betul lah makcik ni. Rumah dia memang buruk lah. Dinding plywood yang dah buruk. Lepas tu atap pun memang bocor sana sini. Lepas tu dekat kawasan tu banyak besi-besi buruk. Tak ada apalah, dalam rumah tak ada perabot, tak ada apa. Banyak alas-alas yang dibuat daripada kotak aje. Kotak tu dia buat alas tidur, tikar sikit. Lepas tu doktor nampak dekat dalam rumah tu ada beberapa batang lilin. Lepas tu ada sekotak mancis. Lepas tu adalah macam jak plastik macam tu lah, tempat isi air. Tak ada apa kat dalam tu. Memang tak ada elektrik, tak ada apa lah. Dia orang pakai lilin aje lah. Jadi doktor ni tanyalah makcik tu, dekat mana saya nak letakkan ni anak makcik ni. Lepas tu makcik tu tunjuklah, letak kat sini. Lepas tu doktor tu letakkanlah anak makcik tu yang sedang tidur. Dan doktor tu segera minta diri. Makcik saya minta diri dulu sebab hujan, takut banjir nanti. Lepas tu makcik tu berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih lah. Terima kasih lah doktor. Lepas tu doktor tu pun tanpa berlengah, dia pun masuk ke dalam kereta dan keluar daripada kawasan tu. Bila dah jauh meninggalkan kawasan perumahan setinggan tu, doktor ni sampailah balik dekat jalan tadi, jalan yang kiri kanannya ada parit. Memang betul sangkaan doktor tu. Sekejap aja. Tadi memang masih lagi nampak jalan lalu kat mana, tapi sekarang dah memang tak nampak. Jadi dia rata aja, penuh dengan air. Macam lautan jadi kat situ. Tak nampak apa, tak tahu mana parit, mana jalan, tak nampak dah. Tapi doktor tu memang terpaksa harung juga banjir tu, guna kereta dia. Sebab kalau ditunggu, memang tak ke mana lah. Memang dia akan stuck dekat situ, memang akan tersekat dekat situ. Jadi dia beranikan diri, sementara air tak berapa dalam ni. Dalam fikiran dia lah, baik aku redah aja banjir ni guna kereta. Jadi dia pun drive lah, dia pun bawa perlahan-lahan. Mula-mula semuanya okey. Kereta dia bergerak perlahan-lahan mengharungi banjir tu. Tiba-tiba dia rasa kereta dia jadi terjongkit ke depan macam tu, macam tu. Lepas tu dia dengar bunyi macam kereta dia tu terlanggar sesuatu dekat muncung kereta depan tu. Masa tu memang Dr. Said sangat panik lah. Dia nak buat apa? Dia pun try reverse kereta dia, masuk gear reverse dan try reverse kereta dia. Memang tak boleh lah, tak bergerak dah. Sebab kedua-dua tayar depan kereta Dr. Said ni memang dah termasuk ke dalam parit. Memang tak boleh reverse. Masa tu hujan sangat lebat. Dr. Said dah fikir banyak benda lah ni, macam mana nak buat, aku nak buat apa. Tengah-tengah dia kelang kabut tu, cermin kereta dia ni diketuk oleh seseorang. Dekat sebelah dia lah, dekat belah pemandu tu lah. Cermin kereta dia diketuk, dia ketuk kuat lah. Terkejut lah Dr. Said ni. Lepas tu dia pun turunkanlah cermin kereta dan tengok keluar. Bila dia tengok keluar, ada seorang lelaki tua ni, anggaran usia hujung 50-an lah, lewat 50-an.
sedang berdiri tepi kereta dia dan tanya, cik, kenapa ni kereta termasuk dalam parit ke? Saya boleh tolong. Lepas tu Dr. Syed ni excited lah. Oh ya ke? Terima kasih. Lepas tu Dr. Syed ni tengok lelaki tu menghala ke belakang. Lelaki tua tu, di kepala dia botak. Daripada dahi ni ke atas botak. Botak dekat tengah lah. Dan masa lelaki tu berpaling ke belakang, menghala ke belakang, Dr. Syed tengok dekat belakang ada satu truk tunda. Tow truck ada kat belakang. Tow truck tu nampak buruk. Dan Dr. Syed ni terkejut sebab lelaki tua yang botak tu rupanya ada sebelah aja kaki. Dia pakai tongkat. Dia mengharung banjir pakai tongkat nak tolong Dr. Syed. Memang terkejutlah Dr. Syed ni. Wah, ada lagi orang baik macam ni walaupun tak ada kaki datang mengharung banjir guna tongkat kayu nak tolong aku. Lepas tu sekejap aja dia mula rasa kereta dia tu ditarik. Lepas tu Dr. Syed ni fikir sekali lagi, macam mana dia bawa kereta, kaki dia ada sebelah aja. Tapi memang tak fikir apa-apalah, tak fikir apa yang pelik lah. Dr. Syed cuma rasa lega aja masa tu sebab dia rasa sangat-sangat bertuah lah. Sebab ada orang yang nak datang tolong dia, entah daripada mana datang tolong dia. Jadi bila dah sampai, kereta dia dah ditarik keluar daripada kawasan yang penuh dengan air tu, sampai ke kawasan yang dah tak ada banjir ni, lelaki tua tu datang sekali lagi. Dekat kereta Dr. Syed. Lelaki tua tu suruh Dr. Syed cuba hidupkan kereta. Jadi dah puas Dr. Syed ni cuba hidupkan enjin kereta dia, tapi memang tak hidup lah. Dr. Syed pun keluar daripada kereta dan tengok ke depan. Bila dia tengok ke depan, dekat depan kereta tu dah kemek. Tak adalah teruk sangat, tapi masih lagi jelas lah nampak kemeknya tu. Memang kereta tu dah tak boleh hidup. Jadi lelaki tua yang kudung tu, yang cuma ada sebelah kaki tu, yang pakai tongkat tu, dicadangkan sekali lagi dekat Dr. Syed. Macam ni, cik naik dengan saya, naik truk saya ni, kita tarik kereta cik ni sampai ke bengkel saya ada bengkel dekat sini. Lepas tu sampai kat situ nanti kita tengok macam mana. Lepas tu Dr. Syed ni setujulah dan sangat berterima kasih lah. Dia orang pun segera masuk ke dalam truk dan teruslah menuju ke bengkel pakcik tua tu. Bila sampai dekat bengkel pakcik tua tu, pakcik tua tu check lah kereta Dr. Syed ni. Dan dia cakap, kalau macam ni memang tak boleh settle hari ni, memang tak boleh siap hari ni. Saya akan baiki esok. Esok petang macam ni, doktor cik tinggal dulu kereta cik kat sini. Petang esok cik dah boleh datang ambil. Dia cakap, saya akan hantar cik ke jalan besar. Dia cakap dekat situ ada pondok yang selalu ada teksi lalu kat situ ataupun bas. Jadi Dr. Syed ni sangat gembira lah, sangat berterima kasih dekat pakcik tua tu. Terima kasih lah pakcik, terima kasih. Jadi Dr. Syed pun ditinggalkan lah kereta dia dekat situ. Dr. Syed pun naiklah truk dengan pakcik tua tu. Pakcik tua tu pun pergilah hantar ke jalan besar tu lah. Kalau lalu dengan truk pakcik tua ni boleh lah redah banjir sebab truk tu tinggi kan. Redahlah banjir, sampailah ke jalan besar. Sampailah dekat pondok yang pakcik tu cakap. Jadi sekali lagi lah Dr. Syed ni berterima kasih dekat pakcik tua tu. Terima kasih lah pakcik. Lepas tu pakcik tua tu sekadar senyum je lah, naik truk dia tu dan pergi daripada situ. Bila pakcik tu dah pergi, dah berlalu dengan truk tunda dia tu, tow truck dia tu, tinggallah Dr. Syed ni seorang-seorang dekat pondok tu menunggu teksi datang. Agak lama jugalah, tapi akhirnya ada juga satu teksi ni dah datang dan Dr. Syed pun tahanlah teksi tu dan pulang ke bandar, ke rumah dia. Jadi keesokan paginya, Dr. Syed ni terpaksa naik teksi untuk pergi ke tempat kerja dia. Pergi ke hospital Mambosa, daerah Mambosa untuk kerja. Pagi tu Dr. Syed bercadang nak settlekan masalah makcik semalam tu. Dia nak tolong bayarkan bil bedah siasat suami makcik tu. Jadi dia pun pergilah ke bilik rekod, ke tempat bayar bil hospital lah. Jadi dah siap urusan semua, dah bayar. Dr. Syed ni dia tak tengok sangatlah maklumat si mati apa semua. Dia cuma cakap tu aje. Saya nak tolong bayarkan untuk yang kes semalam, kes yang bedah siasat semalam. Ada makcik tua ni seorang dengan 2 orang anak. Nak tolong bayarkan untuk dia. Jadi Dr. Syed pun cuma settlekan bayaran aje. Dia tak tunggu lama dekat situ. Mayat pun dia tak tengok. Sebab dia nak pergi ambil makcik tu, nak bawa makcik tu ke hospital. Biar makcik tu sendiri yang tengok
mayat suami dia. Bila dah siap buat pembayaran tu, Dr. Syed pun naiklah teksi balik dan dia nak pergi ke bengkel. Dia nak ambil balik kereta dia. Masa tu dah petang. Jadi Dr. Syed ni pun naiklah teksi, pergilah ke bengkel lelaki tua tu lah yang semalam tu. Masa pergi dengan teksi tu dah tak ada air bertakung apa semua, memang dah tak ada. Ada sikit-sikit je lah, tak adalah banjir macam semalam tu. Bila teksi yang Dr. Syed ni naik dah hampir ke tempat yang ada bengkel semalam tu, Dr. Syed terkejut sebab dia tak nampak ada bengkel dekat situ. Cuma dia nampak kereta dia je ada. Kereta yang dia tinggalkan dekat bengkel tu semalam ada dekat situ. Dekat situ cuma ada satu garas kereta je. Garas yang macam memang dah roboh lah. Ada 4 batang tiang, lepas tu ada atap yang dah buruk, yang dah roboh. Lepas tu dinding dia cuma gunakan zinc aja untuk dijadikan dinding. Memang garas yang dah buruk, yang dah roboh. Dan kereta dia ada dekat situ. Kereta dia. Bila dah bayar teksi tu semua, Dr. Syed ni pun tengoklah kereta dia ni. Betul lah kereta dia. Lepas tu dia tengok, bukan kat sini ada bengkel ke? Aku rasa ada bengkel kat sini. Betul lah, bengkel pakcik tu dekat sini. Macam mana kereta aku boleh ada kat sini? Dia risau, takut tersalah tempat, takut bengkel tu dekat depan lagi ke apa kan. Tapi tak, sebab kereta dia ada kat situ. Dia pun pergilah keliling kawasan garas yang buruk tu. Dia tengok dekat belakang garas kereta tu, dekat belakang garas yang roboh tu, ada satu tow truck. Tow truck tu sebiji macam yang dia naik semalam dengan pakcik yang hudung tu. Dia tengok truck tu, body dia masih lagi elok, cuma macam buruk sikit je lah, macam berkarat-karat sikit je lah. Tapi truck tu tak ada tayar, 4-4 tak ada. Lepas tu dia pun kembali dekat kereta dia dengan hati yang hati yang pelik lah apa yang dah jadi ni. Dia pun pergilah tengok dekat kereta dia tu balik. Dia tengok yang kesan kemek semalam dekat depan tu tak ada lah. Dan kereta dia ni bersih, macam tak ada mengarung banjir ke apa, tak ada lumpur, tak ada apa. Bersih kereta dia ni. Dan dia tengok dekat dalam, dekat tempat letak kunci tu, kunci dia elok aja terletak kat situ, tercocok dekat situ. Dr. Syed ni pun masuklah kat dalam. Bila masuk kat dalam, sekali lagi dia terkejut sebab dia nampak dekat kursi belakang ada satu bungkusan plastik putih. Bila dia pergi tengok, dia buka plastik putih tu, makanan dan minuman yang dia beli semalam masih lagi penuh dekat dalam, tak terusik. Dr. Syed termenung seorang-seorang dekat situ dalam kereta dia. Dia fikir, apa dah jadi dengan aku ni? Siapalah yang aku jumpa semalam? Jangan-jangan bukan orang. Yang tow truck tu pun satu, makcik dengan anak-anak dia tu pun satu. Dia tak tahu apa benda yang dia jumpa semalam. Lepas tu tak apalah, Dr. Syed teruskan juga perjalanan. Dr. Syed pun bawa pandu kereta dia tu, memang tak ada masalah lah. Memang hidup macam biasa. Dan memandu menuju ke arah rumah makcik tu, dekat kawasan Setinggan tu. Tak lama lepas tu sampailah dia dekat kawasan Setinggan tu. Dia pun carilah balik rumah yang makcik tu semalam, yang dia bawa dokong anak dia tu. Tolong makcik tu dokong anak dia dan masuk ke dalam rumah tu. Dia ingatlah dekat mana kan. Bila sampai dekat situ, sekali lagi Dr. Syed ni terkejut. Sebab rumah yang dia masuk semalam, yang dia tolong letakkan anak makcik tu tidur, tak ada dah. Yang ada cuma kesan-kesan runtuhan kayu aja. Yang nampaknya memang dah macam dah rentung, macam kesan rumah yang terbakar. Kayu-kayu yang dah jadi macam arang, yang dah rentung, atap-atap zinc yang dah macam kesan terbakar teruk lah. Lepas tu masa duk tengah Dr. Syed tu berdiri dekat situ memandang keliling, masa tu datanglah seorang penduduk dekat kawasan tu, penduduk Setinggan tu, tanya, Cik buat apa kat sini? Lepas tu masa tu Dr. Syed ni ambil kesempatan tanyalah, apa dah jadi dengan rumah ni? Penghuni rumah ni kat mana? Lepas tu orang tu bagi tahulah, oh macam ni, rumah ni dulu ada seorang lelaki ni tinggal bersama dengan isteri dia. Dia orang ni dah tua dah 50-an lebih. Dia orang ni ada anak angkat 2 orang, kecil lagi. Satu hari ni, masa yang lelaki tu, nama dia Salim. Salim ni, dia masa tu dia tengah bekerja. Dia ada satu bengkel kereta, jauh jugalah daripada sini. Dia tengah bekerja masa tu. Dia selalu bawa truk penunda, tow truck. Masa tu dia sedang bekerja dekat bengkel lah.
Masa tu anak dia yang seorang ni, yang sulung ni, anak angkat dia ni, kat rumah dia bermain dengan dia bermain mancis dengan lilin, dia main. Dan masa tu terjadi satu kebakaran besar dekat rumah tu. Habis semua mati dekat situ. Yang isteri dia pun mati, anak angkat dia 2 orang ni pun mati. Mati terbakar sekali dengan rumah ni. Jadi Salim tu, lepas saja kematian isteri dengan anak-anak dia mengalami kemurungan yang teruk lah. Dia tinggal dekat bengkel dia dah tak balik dekat sini dah. Dia makan tidur dekat bengkel dia tu. Dan dia selalu tidur dalam terak dia. Tak lama lepas tu dengar cerita Salim tu accident. Tow truck dia tu berlanggar dengan satu lori. Dan bila dia sampai dekat hospital, memang dah disahkan meninggal lah di hospital. Bila mendengar cerita macam tu daripada penduduk setinggan tu, Dr. Syed ni dia macam dah boleh agak lah, tapi dia agak terkejut sebab dia dengar nama Salim. Tadi masa dia uruskan pasal pembayaran tu, tak silap dia nama mayat lelaki tu Salim lah, kalau tak silap dia. Lepas saja dengar cerita daripada penduduk di kawasan setinggan tu, doktor tu pun segeralah ke hospital. Sebab dia tak puas hati, dia tak tengok tadi macam mana rupa mayat tu. Jadi Dr. Syed ni bila dah sampai dekat hospital tu, dia pun pergilah kat bilik mayat. Dia pun tengoklah dekat peti mayat mana yang ada mayat Salim ni, yang dia bayarkan pagi tadi untuk bawa keluar tu. Bila dah jumpa nombor peti mayat tu, dia pun buka lah. Bila dia buka, dia terkejut sebab mayat yang ada dalam peti tu, mayat Salim tu adalah sama. Rupa dia sama macam pakcik yang tolong dia semalam, yang tolong tarik kereta dia semalam, yang naik tow truck tu. Lelaki kudung tu, memang mayat tu pun kudung, tak ada kaki. Dan kaki dia ada dekat sebelah badan dia, orang letak. Rupanya Salim ni masa dia accident tu, kaki dia tersepit. Orang tak boleh nak keluarkan dia selagi tak potong kaki dia. Jadi orang pun potong kaki dia dan bawa keluar daripada tempat tu. Bila sampai ke hospital, memang dah meninggal lah. Dan orang letak kaki dia dekat sebelah mayat dia untuk senang diuruskan, untuk senang disimpan lah. Bila dah mengalami perkara yang macam tu, Dr. Syed ni dia merasa sangat-sangat pelik lah. Dan dalam masa sama sangat sedih dengan nasib yang menimpa Salim, isteri dia dan 2 orang anak tu. Jadi tindakan terakhir yang Dr. Syed ni buat, dia bawa balik mayat Salim tu, pergi ke kawasan perumahan setinggan tu, dan ditanya penduduk sekitar situ, dekat mana kubur isteri dan juga 2 orang anak Salim ni, supaya mayat Salim ni dapat dikuburkan sebelah dengan kubur isteri dia. Dan memang usaha dia tu berjaya lah. Setakat tu sajalah video saya pada kali ni. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak kongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera di bawah. Janganlah kita takut pada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.